Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Hari ni kelas sains kita masuk unit baru, okay, iaitu unit 9. Tajuknya bahan buangan. Okay. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 149. Okay. Jom kita lihat tajuk bahan buangan. Tengok situasi pertama, gambar di bilik darjah. Apa yang murid ini sedang buat? Dia sedang mengemas, membersihkan sampah-sampah yang ada di atas meja. Kemudian mereka berempat ni sedang buat apa? Mengemas, membersihkan bilik darjah. Okay? Ada yang sapu sampah, ada yang buang sampah dalam beg plastik hitam. Okay? Seterusnya, situasi keluarga yang sedang makan di restoran makanan segera. Okay? Contoh McDonald ke KFC ke kan. Okay? Mereka kalau kamu biasa pergi restoran makan segera ni, kamu akan dapat tray kan, dulang plastik untuk makanan. Kemudian adanya cawan kertas atau cawan plastik kan. Lepas makan apa nak buat? Selalu cikgu perasan kebanyakan orang lepas makannya tinggal terus keluar restoran. Tapi cuba tengok dua orang kawan kita ni, apa mereka buat? Mereka membuang sisa makanan, sampah-sampah yang mereka dah habis makan lah, ke dalam mana? Ke dalam tong sampah. Mereka buangkan sendiri. Okay? Tengok situasi ketiga. Perkelahan di tepi pantai. Satu keluarga ni datang berkelah di tepi pantai. Okay? Bentang tikar, kemudian maknya sediakan makanan apa semua kan. Lepas habis berkelah, lepas habis berpiknik berkelah, apa mereka buat? Mereka kemas semua peralatan mereka, mereka kemas semua sampah-sampah yang sisa bahan buangan kan. Okay, buang ke dalam tong sampah yang disediakan di tepi pantai. Okay. Jadi kita baca apa ayat di bawah ni. Perhatikan gambar di atas. Apakah budaya yang diamalkan oleh mereka? Apa budaya mereka buat? Mereka membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Mereka memastikan kawasan mereka duduk tu tadi bersih. Bilik darjah ke, restoran makanan segera ke, dekat tepi pantai ke, mereka membersihkan sampah sarap yang ada. Okay? Ramakan, apa akan berlaku kepada persekitaran mereka jika budaya ini tidak diamalkan? Apa jadi? Kalau kelas kamu tak kemas, kamu biar je sebulan. Apa jadi pada gerai makanan segera tu? Kalau lepas makan kamu biar. Lepas tu meja sebelah pun sama. Orang lain pun buat benda yang sama. Biar je. Tak ada siapa angkat. Apa jadi? Macam mana pula dengan pantai? Kalau semua orang pergi berkelah, lepas tu buang sampah merata-rata. Macam mana? Kawasan-kawasan ini akan dipenuhi dengan sampah sarap, boleh mendatangkan masalah bau kan. Lepas tu mungkin ada haiwan-haiwan ataupun serangga-serangga yang datang cari makan kan. Cari makan daripada sisa-sisa makanan sampah sarap tu. Okay, mendatangkan kekotoran, okay, dan mencemarkan alam sekitar, serta mungkin boleh menyebabkan penyakit. Okay. Jom kita lihat muka surat 150. Okey. Tajuk kecilnya apa? Kenali bahan buangan. Okey. Setiap hari kita membuang sisa makanan, beg plastik, tin minuman, kertas dan pelbagai bahan lain. Tahukah kamu apakah maksud bahan buangan? Apa maksud bahan buangan? Kita baca sini. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Ini kamu kena hafal. Okay? Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okay? Macam kalau hujung tahun kan, lepas habis sekolah ke, buku-buku lama kamu tak nak guna lagi, itu dah dikira bahan buangan, kamu nak buang. Okay? Lepas tu kalau kasut tahun ni dah pakai sampai dah rosak-rosak, tahun depan nak beli kasut baru, kasut tu tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan, maka boleh dikatakan kasut itu sebagai bahan buangan. Okay? Itu ceritanya bahan buangan. Apa-apa saja yang kamu dah tak mahu, tak perlu dan tak nak simpan, itu dikira sebagai bahan buangan. Okay? Jadi kita lihat
pelbagai jenis bahan buangan. Okey. Bahan buangan boleh dikategorikan mengikut jenis-jenisnya. Okey, kita baca satu persatu jenis-jenisnya. Yang pertama, plastik. Bahan buangan plastik terdiri daripada bahan sintetik, pembungkusan makanan, botol plastik, bekas plastik. Ini yang kategori sampah bahan buangan plastik. Okey. Kalau kamu perasan, tak apa, itu nanti cikgu terang balik. Okey. Kita tengok contoh jenis bahan buangan seterusnya iaitu logam. Apa contoh bahan buangan logam ni? Bahan buangan seperti besi buruk. Besi buruk ni besi apa? Apa-apa objek besi yang dah patah ke, yang dah reput dan dah berkarat ke apa ke, kita panggil sebagai besi buruk. Okey. Tin aluminium, tin susu. Ialah contoh bahan buangan logam. Okey. Jenis bahan buangan seterusnya iaitu kaca. Apa contoh bahan buangan daripada jenis kaca ni? Botol kaca, balang kaca serta peralatan kaca. Okey. Ialah contoh bahan buangan kaca. Contoh kalau gelas, okey, ataupun cawan mak kamu tu kan pun dikira sebagai kaca. Okey. Itu contoh bahan buangan jenis kaca. Okey. Seterusnya kamu tengok. Contoh bahan buangan jenis kertas. Apa dia? Bahan seperti surat khabar lama. Surat khabar yang dah habis dibaca, tak guna lagi kan? Okey. Majalah dan kotak. Majalah dan kotak ialah bahan buangan jenis kertas. Kotak. Tahu kotak? Kotak kamu beli ke? Contoh kalau musim-musim COVID ni kan, tak boleh nak beli barang ke, banyak beli barang online kan. Kotak-kotak datang sampai rumah, pasal-pasal, bungkusan-bungkusan. Itu semua dikira sebagai bahan buangan kertas. Okey. Jom kita tengok. Okey. Cikgu nak tekan sini sikit. Kalau kamu perasan, 4 jenis bahan buangan ni dia diberi gambar 3 warna 3 warna tong sampah. Betul? Okey. Ini sebenarnya adalah tong sampah untuk kitar semula. Kamu tengok ni dia ada logo segitiga ni. Segitiga anak panah ni kan. Okey. Kalau warna jingga khas untuk 2 jenis bahan ni. Bahan plastik dengan bahan logam. Kalau warna coklat khas untuk kaca. Kalau warna biru khas untuk bahan buangan kertas. Sebab tu ada 3 warna. Nak asingkan jenis bahan buangan. Okey, mengikut warna oranye untuk plastik dengan logam, warna coklat untuk kaca, warna biru untuk kertas. Okey. Itu dah berapa jenis bahan buangan? Ada 4. Kita tengok lagi, ada lagi kat bawah. Apa jenis bahan buangan seterusnya? Ni dia. Bahan buangan sisa makanan. Sisa makanan ni apa? Apa-apa makanan yang tak habis, yang harian yang kamu buang lah. Okey, contoh tengah hari mak kamu buat ayam goreng. Okay, ayam goreng dengan sayur, kamu makan dengan nasi, lepas tu tak habis. Tulang-tulang ayam tu, lepas tu saki-baki nasi dengan sayur yang kamu tak makan, buang dalam tong sampah. Itu dikira sebagai sisa makanan. Baca ni. Sisa tulang, kulit buah-buahan. Tulang ayam lah. Kulit buah-buahan. Contohnya kamu kupas kulit oren. Okay? Hampas sayuran. Apa-apa sayur yang tak habis makan. Okay? Serta makanan yang rosak. Makanan yang rosak pun, roti dah berkulat ke apa, kamu buang. Okay? Ialah bahan buangan yang berasal daripada makanan kita. Okay? Kita panggil dia sebagai bahan buangan jenis sisa makanan. Dia masuk dalam tong warna apa? Tong warna hijau. Okay? Tapi bukanlah untuk kita semula. Okay? Tapi kita boleh gunakan sisa makanan ni. Bahan buangan sisa makanan ni kita boleh buatkan dia jadi baja. Okay? Itu tadi. Kita tengok tadi mula jenis bahan buangan logam, kaca, plastik dengan kertas. Kemudian ini sisa makanan. Kita sambung lagi. Jenis bahan buangan yang seterusnya iaitu bahan kumuh dan tinja. Okay? Bahan kumuh dan tinja. Kita dah belajar tahun 4. Proses perkumuhan dan proses tinjaan. Jadi cikgu harap kamu ingat apa benda ni. Bahan buangan yang disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan seperti
Urin. Urin tu apa? Urin tu air kencing. Okay? Dan tinja ialah bahan buangan daripada jenis bahan kumuh dan tinja. Ini pun bahan buangan. Pagi-pagi setiap hari kamu akan, sebelum mandi ke selepas mandi ke, kamu akan buang air besar, kamu akan buang air kecil. Itu dikira sebagai bahan buangan, bahan kumuh dan tinja. Okay? Sama juga dengan kalau bapak kamu, atuk kamu ke ada bela ayam ke bela lembu ke apa kan. Sisa bahan buangan kumuh dengan tinja tu, kira ni lah. Bahan buangan ni lah. Okay? Najis lembu kan, najis ayam. Okay? Itu semua dikira sebagai bahan kumuh dan bahan tinja. Bahan buangan bahan kumuh dan tinja. Okay? Seterusnya. Okay, jap. Mana cikgu tengok ni? Ni jadi. Ini ada sambungan ke tak ada? Oh, dia besar. Okay. Kita tengok tadi tu. Seterusnya bahan buangan apa ni? Ni berbahaya ni. Kita tengok yang ni. Yang bawah ni. Bahan buangan sisa toksik. Oh, ini beracun. Bahaya. Ialah bahan buangan yang berasal daripada cecair kimia. Bahan buangan industri. Apa itu bahan buangan industri? Bahan buangan daripada kilang. Okay? Okay. Serta sisa pertanian. Sisa pertanian pun ini juga beracun. Okay, contohnya kalau ada ladang ladang pertanian lah. Okay, kebanyakannya menggunakan racun dengan baja kimia. Okay, kadang-kadang racun dengan baja ni masuk dalam tanah. Okay, lepas tu dia meresap pergi ke mengalir ke longkang-longkang. Itu juga dikira sebagai sisa toksik. Okay, sisa pertanian. Okay, kemudian botol aerosol. Apa itu botol aerosol? Botol aerosol ni contohnya kalau kamu pernah beli botol ubat nyamuk. Okay? Itu botol aerosol. Okay? Cecair pembasmi makhluk perosak. Inilah cikgu cakap tadi. Racun kimia. Kalau dekat sisa pertanian tu. Okay? Sembuh-sembuh nak bagi buah-buahan segar, sayur-sayuran segar kan. Nak bunuh ulat-ulat. Ini dia. Racun pembasmi makhluk perosak. Dikira sebagai sisa toksik. Okay? Cecair bateri. Bateri yang kamu selalu pakai untuk mainan tu. Kadang-kadang kamu tengok dia mengalir basah kan. Itu pun dikira sisa toksik. Selain itu bateri kereta pun sama juga. Okay? Dalamnya ada bahan kimia. Okay? Kemudian asap kenderaan juga dikira sebagai sisa toksik. Okay? Jadi ini antara jenis-jenis bahan buangan yang kita kena ingat. Okay? Yang pertama tadi kita tengok bahan buangan plastik, logam, kaca, kertas. Kemudian bahan buangan sisa makanan, bahan buangan bahan kumuh dan tinja dan 6. Dan juga bahan buangan sisa toksik. Dah ada 7 jenis bahan buangan. Jadi cikgu harap kamu kena hafal ni. Okay? Cuba kita lihat sikit info klik ni. Ini tentang bahan buangan sisa toksik. Okay? So, tengok sini. Berhati-hati dengan bahan buangan toksik. Bahaya. Jangan buat sambil lewa, boleh pegang-pegang ke ambil ke bawa balik rumah. Jangan. Berbahaya. Berikut ialah maksud simbol yang terdapat pada bekas bahan toksik. Okay. Kalau kamu tengok bahan buangan sisa toksik ni, contohnya dalam gambar tong warna kuning ni, nampak dia ada simbol dia. Okay. Kamu kena faham apa maksud simbol ni. Tengok dahulu simbol pertama. Apa maksud simbol api tu? Mudah terbakar. Okay. Apa maksud tulang dengan tengkorak ni? Bukan ada hantu. Tapi ada apa? Mengandungi bahan beracun. Dan menyebabkan jangkitan. Dia boleh membawa maut. Sebab tu letak kepala tengkorak. Okay. Seterusnya kamu tengok ni. Apa simbol ni? Simbol ni macam pelik sikit. Dia macam mana bentuk dia? Dia bentuk macam ni. Okay. Kemudian ada bentuk macam ni. Kemudian ada bentuk macam ni. Okay. Lepas tu dia ada tengah kan. Cikgu tak tahu macam mana. Lebih kurang lah bentuknya. Okay. Apa simbol ni? Mengandungi bahan yang mengandungi mikroorganisma berbahaya. Ini bahaya ni. Contoh kalau macam kamu pergi hospital. Kadang-kadang kamu jumpa ada bekas tong sampah warna kuning. Ada simbol yang bahaya ni. Kadang-kadang sebab apa? Dalam tu ada sisa buangan yang mungkin ada mengandungi mikroorganisma yang kita tak nampak, yang berbahaya, yang boleh mendatangkan penyakit. Okay, jadi jangan gata-gata pergi masuk tangan dalam tu sampah tu, ambil barang dalam sampah tu. Jangan. Berbahaya. Okay.
Seterusnya tengok simbol yang ni pula. Ni kalau kamu tengok dia macam simbol tangan. Tangan tu berlubang. Okey, kalau kena titis. Apa cerita pasal logo ni? Apa maksud dia? Mengandungi bahan buangan berasid dan boleh mengakis kulit dan logam. Oh, bahaya. Kalau terkena tangan kamu, takut melecur. Okey? Boleh menghakis sebab dia bahan buangan yang ada asid. Okey, jadi kena berhati-hati. Sebab tu, kalau kamu tengok bahan buangan sisa toksin ni sangat berbahaya. Jangan ambil mudah. Jangan pergi saja-saja pergi ambil lah, pegang lah. Jangan. Okey? Jadi, cikgu harap kamu faham semua tadi maksud bahan buangan. Kemudian dengan berapa jenis ni tadi? 4, 5, 6, 7. Dengan 7 jenis bahan buangan. Okey? Ini contoh-contoh bahan buangan toksit. Okey, bahan buangan industri. Okey, kemudian asap kenderaan, asap kilang, kemudian semburan racun makhluk perosak pun dikira sebagai bahan buangan sisa toksit. Jadi cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini tentang bahan buangan dan jenis-jenisnya. Okey? Kita sambung pelajaran kita pada masa akan datang. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.